Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Syamimi binti Zuhilmi dan pada petang yang indah ini saya akan membentangkan sebuah tajuk mengenai hubungan diplomatik negara iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Saya akan memulakan dengan piagam PBB terlebih dahulu. Apakah itu piagam PBB? Piagam PBB ialah Perjanjian Asas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, sebuah organisasi antara kerajaan. Piagam PBB menyatakan komitmen mereka untuk menegakkan hak asasi manusia dan menggariskan beberapa prinsip yang berkaitan dengan mencapai taraf hidup yang lebih tinggi, menangani ekonomi, sosial, kesihatan dan masalah yang berkaitan dengan penghormatan universal serta pematuhan hak asasi manusia beserta kebebasan asas bagi semua aspek tanpa membezakan kaum, jantina, bahasa ataupun agama. Tambahan pula, Artikel 103 Piagam menyatakan bahawa kewajipan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengatasi semua obligasi perjanjian lain. Baiklah. Selain itu, sejarah penubuhan PBB. Ia mula ditubuhkan pada tahun 1919 untuk menggalakkan kerjasama antarabangsa dan mencapai keamanan. Pada tahun 1930 pula, didapati kejayaannya mulai merosot apabila kuasa Axis power iaitu Jerman, Itali dan Jepun mendapat pengaruh mereka sendiri dan akhirnya membawa kepada permulaan Perang Kedua pada tahun 1939. Istilah Bangsa-Bangsa Bersatu kemudian diciptakan pada tahun 1942 oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pengisytiharan ini dibuat untuk secara rasmi menyatakan kerjasama antara sekutu Great Britain, Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet Sosialis Republika dan negara-negara lain semasa Perang Dunia Kedua. PBB ini ditubuhkan di San Francisco, California pada 24 Oktober 1945 dan kemudian pada tahun 1942-46 berpindah ke New York sehingga sekarang. Pengisytiharan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pengisytiharan ini bertujuan untuk mengikat ahli-ahli pihak berikat kepada prinsip-prinsip Piagam Atlantik serta menerima sumpah daripada ahli-ahli supaya tidak menuntut keamanan daripada kuasa paksir. Selepas pengisytiharan itu, pihak berikat menggunakan nama gagasan untuk PBB telah diperincikan dalam pengisytiharan yang ditandatangani dalam persidangan-persidangan pihak berikat di Moskow, Kairah dan Tehran sewaktu masih berperang pada tahun 1943. Prinsip-prinsip PBB seperti dijelaskan dalam piagam adalah untuk menyelamatkan generasi akan datang dari peperangan, menegaskan hak asasi manusia dan menetapkan hak yang sama bagi semua orang. Di samping itu, ia juga bertujuan untuk menggalakkan keadilan, kebebasan dan kemajuan sosial untuk rakyat di bawahnya. Seterusnya, apakah perkaitan negara kita iaitu Malaysia dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB? Terdapat banyak peranan atau perkaitan Malaysia ini. Misalnya, pasukan Malaysia menyertai pasukan pendamai di PBB di Kongo pada tahun 1960 bagi menamatkan Perang Saudara yang tercetus. Kedua, Malaysia bekerjasama dan menyertai agensi antarabangsa PBB. Kerjasama dalam pengeluaran makanan di bawah Agensi Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO. Kerjasama dalam bidang kesihatan dan perubatan di bawah Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO
dan kerjasama dalam bidang sains dan teknologi di bawah Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Budaya Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Ketiga, Malaysia juga lantang memerangi gejala penyalahgunaan dadah. Hasil daripada usul Malaysia, satu persidangan antarabangsa yang diadakan di Vienna, Austria pada Jun 1987 dan Perdana Menteri Malaysia menjadi yang dipertua persidangan tersebut. Di samping itu, Malaysia juga menjadi ahli Bank Dunia. Selain itu, Malaysia dipilih menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB pada tahun 1965, 1989 dan 1999. Dan yang patut kita banggakan ialah Tan Sri Razali Ismail menjadi pengerusi Perhimpunan Agung PBB serta beliau juga dilantik sebagai wakil khas PBB untuk menyelesaikan konflik politik negara Myanmar. Baiklah, kita teruskan dengan matlamat-matlamat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Matlamat-matlamat PBB tidak lain tidak bukan adalah untuk menjamin keamanan dan kemakmuran dunia. Mereka juga bertanggungjawab menjaga keselamatan dunia sejagat. Selain itu, bekerjasama dengan negara-negara lain untuk menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia tanpa mengira bangsa, agama maupun warna kulit. PBB juga amat menitik berat tentang isu taraf hidup manusia yang kian meningkat sehingga hari ini. Seterusnya, terdapat 6 badan-badan utama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu Majlis Keselamatan, Majlis Perhimpunan Agung, Sekretariat, Mahkamah Keadilan Antarabangsa, Majlis Amanah serta Majlis Ekonomi dan Sosial. Baiklah, saya akan menerangkan satu persatu fungsi setiap badan-badan utama ini. Pertama, Majlis Keselamatan bertanggungjawab mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa. Ia dianggotai oleh 15 negara. 5 ahli tetap yang mempunyai kuasa veto atau prime ialah Amerika Syarikat, Britain, Perancis, China dan Rusia. 10 ahli lain dipilih melalui pengundian dalam Perhimpunan Agung dan tempoh keahliannya selama 2 tahun sahaja. Kedua, Majlis Perhimpunan Agung bertindak sebagai parlimen yang mendebatkan hal ehwal dunia dan setiap negara mempunyai satu undi sahaja. Ketiga, Sekretariat diketuai oleh seorang setiausaha agung dan hanya menjalankan kerja-kerja pentadbiran sebagaimana diarahkan oleh Perhimpunan Agung itu sendiri. Keempat, Majlis Keadilan Antarabangsa dikenali sebagai Mahkamah Dunia dan tujuannya ialah untuk menyelesaikan pertelingkahan antara negara-negara. Kelima, Majlis Amanah bertindak mengawasi dan menyediakan pemerintahan sendiri bagi 11 buah wilayah yang diamanahkan. Dan yang terakhir ialah Majlis Ekonomi dan Sosial. Baiklah, majlis ini menguruskan hal ehwal ekonomi dan ia juga terdiri daripada 54 ahli yang dilantik bagi tempoh 3 tahun. Di samping itu, terdapat beberapa pencapaian PBB iaitu dasar apartheid. Dasar ini diwujudkan khas bagi menangani permasalahan dalam amalan menyisihkan atau membuang kaum berkulit hitam daripada kaum berkulit putih. Akan tetapi sehingga hari ini masih terdapat isu rasis terhadap orang berkulit hitam. Selain itu, hak asasi sejagat ini sebagai suatu ukuran bersama terhadap pencapaian oleh seluruh umat manusia dan kesemua negara dengan tujuan supaya
Setiap individu dan setiap badan masyarakat sentiasa mengingati pengisytiharan ini. Mereka hendaklah berazam melalui pengajaran dan pendidikan bagi memajukan sanjungan terhadap seluruh hak-hak dan kebebasan ini secara langkah-langkah berperingkat di bidang negara dan antarabangsa bagi menjaminkan pengiktirafan dan pematuhan sejagatnya yang berkesan. Kedua-duanya di antara negara-negara anggota dan rakyat-rakyat wilayah-wilayah di bawah bidang kuasa mereka. PBB juga menangani konflik antarabangsa iaitu pada tahun 1960 hingga 1962. PBB menghantar pasukan pendamai ke wilayah Kongo yang menghadapi situasi huru-hara. Dan pada tahun 1964 hingga 1979, PBB memainkan peranan dalam mengawal persengketaan di Cyprus daripada merebak. PBB juga membantu negara-negara mangsa perang di Asia, Timur Jauh, Amerika Latin dan Afrika. Mereka juga menyediakan perkhidmatan dan setiap kebajikan untuk memastikan kualiti kehidupan masyarakat di bawah mereka terpelihara. Kesimpulannya, PBB hanya ingin kita bekerjasama antara satu sama lain dan tidak mementingkan kepentingan diri sahaja. Apabila kita bersatu, tidak akan ada satu masalah pun yang akan timbul dan kita akan hidup dalam keadaan aman serta harmoni. PBB juga sedaya upaya memelihara keamanan dunia dan bertanggungjawab dalam keselamatan antarabangsa. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.